Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Semoga kamu peroleh ketakwaan. Jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan bakal menjelang tiba tidak lama lagi. Bulan ini, pada bulan Ramadan, kita disyariatkan untuk melaksanakan ibadah berpuasa, iaitu kita menahan lapar dan dahaga bermula daripada waktu fajar hingga waktu terbenamnya matahari, iaitu waktu maghrib. Selalunya bulan Ramadan kita kaitkan dengan bulan yang penuh dengan aturan, bulan yang penuh dengan perintah, bulan untuk kita disuruh meninggalkan makan dan minum. Namun begitu, bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan potensi kebaikan, dan juga bulan yang penuh dengan pengharapan. Jemaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, dan kemuliaan bulan Ramadan terkait dengan fadilat khas yang hanya ada pada bulan ini. Antara fadilat bulan Ramadan adalah bulan ini adalah bulan yang penuh dengan potensi kebaikan ataupun potensi untuk melakukan kebaikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Yang bermaksud, apabila Ramadan tiba, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pada bulan ini, Allah SWT membuka peluang untuk kita mendapat nikmat syurga, dan juga Allah menutup peluang untuk kita terhumban ke dalam azab api neraka. Ini bermakna kita berpotensi untuk melakukan kebaikan yang banyak pada bulan ini, dan disebabkan kita akan fokus kepada melakukan kebaikan, sedikit sebanyak kejahatan ataupun kemungkaran yang biasanya kita lakukan akan berkurangan atau ke tahap kita berhenti melakukan kemungkaran ataupun kejahatan tersebut. Jemaah sekalian, bulan Ramadan juga adalah bulan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang bermaksud, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran merupakan sumber ilmu dan juga sumber hidayah yang perlu kita sentiasa tadabbur dan sentiasa kita ulang kaji untuk kita pastikan bahawa kita terikut dengan hidayah dan landasan yang Al-Quran telah tetapkan dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita ambil contoh dari Nabi SAW yang sentiasa tadabbur, tadarus, dan juga mengulang kaji Al-Quran. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW, iaitu pada setiap setahun sekali, khusus pada bulan Ramadan.
Dan pada tahun wafatnya Nabi SAW, Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali, iaitu untuk mengukuhkan dan memantapkannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ramadan adalah bulan pengharapan, yang bermaksud bahawa segala pengharapan kita, segala doa kita pada bulan ini, insya-Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW, "Inna lillahi fi kulli yawm itqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha fayastajibulah." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari bulan Ramadan. Dan setiap Muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Ramadan juga dikaitkan dengan bulan kesabaran. Kita boleh ambil daripada hadis Nabi SAW, diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, "Saumu syahris sabri wa thalathati ayyamin min kulli syahrin saumud dahri." Yang bermaksud, puasa bulan kesabaran. Dan puasa 3 hari di setiap bulan adalah puasa sepanjang tahun. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini, ia menjelaskan bahawa bulan puasa adalah bulan kesabaran, di mana ia mengajar kita untuk menahan hawa nafsu kita, bermula daripada menjaga lapar dan dahaga. Selepas itu kita menjaga lidah kita dari menutur kata ataupun berucap perkara-perkara yang tidak sesuai, dan juga menahan nafsu kita daripada melakukan maksiat, tidak kira maksiat yang kecil ataupun maksiat yang besar. Seterusnya, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Nabi SAW bersabda, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka pada bulan ini, bila mana kita melaksanakan puasa kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dengan penuh pengharapan agar ia menjadi timbangan yang baik di akhirat kelak, maka Allah SWT akan memberikan pengampunan atas segala dosa ataupun kemaksiatan yang kita laksanakan ataupun yang kita lakukan sebelum ini. Maka pada bulan ini kita digalakkan untuk melakukan kebaikan agar segala macam kemaksiatan dan kesalahan yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah SWT. Sebagai kesimpulan, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana kita berpotensi untuk melakukan kebaikan. Kita juga berpotensi untuk menghayati Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita. Kita juga diberi peluang oleh Allah Ta'ala agar segala macam pengharapan dan doa kita dimakbulkan. Dan bulan ini juga kita dapat meningkatkan kesabaran kita. Dan pada bulan ini juga, segala apa yang kita laksanakan sebelum ini dalam bentuk kesalahan, kemaksiatan dan juga khilaf akan diampuni oleh Allah SWT. Jemaah sekalian, Ramadan pada tahun ini kemungkinan agak berbeza daripada Ramadan yang sebelumnya. Situasi pandemik COVID-19 menghadkan atau membataskan segala pergerakan kita, hinggakan kemungkinan besar kita tidak dapat masuk ke masjid pada bulan Ramadan. Kita kemungkinan tidak dapat iftar bersama, solat tarawih bersama, dan mungkin juga tidak dapat iktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan.
Namun begitu, ia tidak patut melumpuhkan semangat kita dalam kita menghayati bulan Ramadan pada tahun ini. Ibadah perlu diteruskan, solat perlu didirikan, zakat perlu diberikan. Walau bagaimanapun situasi kita, Ramadan tetap wujud. Kemuliaan Ramadan tetap ada, manfaatnya tetap ada. Maka kita perlu terus tingkatkan ketakwaan kita agar kita termasuk dalam orang-orang yang memenuhi objektif Ramadan, insya-Allah. Dengan itu, marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah beri kita kekuatan dan kesabaran dalam kita menumpuhi segala macam rintangan, dan semoga Ramadan yang bakal tiba ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang dulu, dan semoga kita menjadi orang-orang yang dinamakan sebagai orang-orang yang bertakwa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.